Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sudah pastinya semua pelajar agak gusar untuk menghadapi PBS kali pertama ini. Walau bagaimanapun, anggapkan sahaja ia sebagai salah satu rutin yang akan anda tempuhi setiap kali melapor diri. Baik untuk PBS, praktikum, internship dan juga penempatan kali pertama apabila anda bertugas sebagai guru yang sebenar. Hari ini saya akan menerangkan tentang perihal portfolio PBS agar tidak menjadi kecelaruan kepada pelajar untuk menyediakan portfolio ini. Bagi PBS 1, diharapkan semua pelajar sudah pun menerima tugasan Kerja Khusus EDUP 3033 Murid dan Pembelajaran. Di situ terdapat 3 tugasan. Yang pertama, penulisan portfolio PBS. Yang kedua, penulisan akademik. Dan yang ketiga, pembentangan. Portfolio PBS terletak pada tugasan 1, iaitu penulisan laporan PBS. Bagi pelajar yang bukan ber-PBS 1, sila rujuk kerja khusus bagi PBS anda masing-masing. Bagi PBS 2, mestilah dari kerja khusus subjek bidang teras, dan PBS 3 mestilah daripada kerja khusus subjek elektif teras. Mari kita lihat apa yang terkandung dalam portfolio PBS ini. Apabila anda menerima soft copy dokumen PBS, pastikan anda memadamkan tulisan yang berwarna merah kerana tulisan yang berwarna merah bertujuan sebagai arahan dan rujukan dalam dokumen PBS ataupun dalam portfolio PBS. Dalam portfolio ini ada 8 bahagian yang utama. Mari kita lihat satu persatu. Terdapat 4 dokumen utama dalam lampiran khas ini. Dokumen ini mestilah mendapat pengesahan daripada guru besar ataupun pentadbir sekolah, kecuali untuk maklumat umum sekolah. Pastikan anda menyimak terlebih dahulu borang-borang ini setelah ditandatangani oleh guru besar. Bagi tujuan untuk mendapatkan cap rasmi, mintalah dengan pembantu tadbir. Jangan minta dengan guru besar. Itu bukanlah caranya. Pelajar perlu melengkapkan butiran-butiran yang dikendaki berdasarkan borang tersebut. Maklumat-maklumat ini boleh diperolehi di pejabat pentadbiran. Cara minta kenalah betul, jangan salah tanya, nanti malu sendiri. Belajarlah mencari sesuatu maklumat dengan cara yang betul. Seterusnya mengenai borang kehadiran. Pastikan semua pelajar telah melengkapkan borang ini sebelum meminta tanda tangan guru besar. Jika anda tidak hadir atas sebab-sebab yang diizinkan, maka lampirkanlah dokumen tersebut bersama-sama dengan borang kehadiran ini. Jika pelajar bercuti sakit, jangan lupa untuk melampirkan MC anda. Sila tampal MC anda di atas sehelai kertas A4 dan diletakkan di belakang borang kehadiran ini. MC kerajaan ataupun swasta diterima. Yang tak diterima, MC beli. Bagi borang laporan perkembangan pelajar, lengkapkanlah maklumat terlebih dahulu sebelum menyerahkan borang ini kepada guru besar. Di sinilah guru besar akan menilai anda berdasarkan apa yang anda telah laksanakan sepanjang tempoh PBS. Jadi, berrajin-rajinlah di sekolah. Anda akan berada dalam kesusahan sekiranya borang ini ada ditandakan dengan keadaan sederhana ataupun lemah. Tindakan akan diambil berdasarkan keputusan Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Amalan Profesional IPG Kampus. Seterusnya, perjanjian pengalaman berasaskan sekolah. Sila lengkapkan borang ini sebelum anda hadir ke sekolah. Dokumen ini perlulah diserahkan kepada guru besar pada hari pertama anda melapor diri. Anda perlu menandatangani borang ini di hadapan guru besar. Oleh sebab itu, baca dan fahamilah
isi kandung borang perjanjian ini. Borang ini adalah gambaran semasa anda melapor diri untuk kali pertama apabila berkhidmat nanti. Surat pengenalan diri. Kebiasaannya edaran akan dibuat beberapa hari sebelum PBS bermula. Sila semak butiran yang terdapat pada borang tersebut sebelum anda ke sekolah. Jika terdapat ralat, sila maklumkan kepada pegawai pengurusan praktikum dengan keadaan segera untuk tujuan pembetulan. Surat ini perlu dilampirkan pada kedudukan yang telah ditetapkan dalam portfolio berdasarkan dokumen PBS. Bagi biodata guru pelatih, isikan dengan lengkap dan maklumat yang betul. Letaklah gambar rasmi anda. Janganlah letak gambar Instagram, Facebook dan seangkatan dengannya. Tahu gambar yang macam ni? Alah, yang macam ni. Letaklah gambar rasmi. Sekalipun anda tidak mempunyai soft copy, ambillah sudut-sudut yang boleh dijadikan latar belakang yang jelas dan ambillah gambar dengan berpakaian mengikut etika berpakaian pelajar IPG. Kalau saya jumpa pelajar letak gambar Facebook, jangan tanya kenapa portfolio anda hilang daripada simpanan. Kita pergi kepada bahagian yang penting, iaitu penyataan sebelum PBS. Penyataan sebelum PBS adalah gambaran awal kepada apa yang pelajar hendak laksanakan sepanjang tempoh PBS. Harapan kepada pihak sekolah, rancangan dan strategi yang akan digunakan dan apa objektif yang anda perlu capai sepanjang PBS berlangsung. Boleh juga dimasukkan isu-isu semasa dunia pendidikan. Dokumen ini perlu ditandatangani oleh guru pembimbing. Persoalannya, siapakah guru pembimbing anda? Bagi sekolah yang sentiasa menerima kehadiran pelajar IPG, sudah tentu tidak jadi masalah. Guru besar akan memberikan guru pembimbing kepada anda untuk menjadi rujukan dan juga panduan anda untuk melaksanakan PBS di sekolah. Tetapi sebaliknya, sekiranya sekolah itu pertama kali menerima pelajar IPG dan guru besar tidak memberikan guru pembimbing kepada anda, siapakah guru pembimbing anda? Secara automatiknya, guru penolong kanan pentadbiran akan menjadi guru pembimbing anda. Apakah rasionalnya? Kerana keperluan melaksanakan PBS adalah tertaluk di bawah guru penolong kanan pentadbiran. Kerana pelaksanaan PBS selalunya berkait terus dengan kurikulum. Pastikan dokumen ini disediakan sebelum anda hadir ke sekolah untuk melapor diri. Bagi laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus, pelajar perlu meletakkan laporan PBS anda di sini seperti yang dinyatakan dalam kerja khusus yang sepanjang 500 patah perkataan. Laporan anda mestilah berdasarkan soalan tugasan yang diberikan. Sebagai contoh, soalan tugasan yang berkenaan bagaimana guru mempertimbangkan perbezaan individu dalam peningkatan kualiti PDP. Maka laporan berkenaan pertimbangan guru ini perlulah diletakkan di bahagian ini. Jangan letak laporan lain. Pelajar digalakkan untuk meletakkan gambar dan bukti infografik di bahagian ini. Dalam banyak-banyak bahagian yang ada dalam portfolio, bahagian ini paling mudah. Di bahagian tugasan PBS jabatan, anda hanya perlu meletakkan soalan tugasan PBS anda di bahagian ini. Sila salin semula ataupun sila type semula soalan tugasan 1 penulisan laporan PBS yang terdapat dalam kerja khusus di bahagian ini. Kita beralih kepada bahagian yang penting, iaitu instrumen pengumpulan data berhubung tugasan. Bagi tujuan pengumpulan maklumat, terdapat 4 instrumen yang boleh diguna pakai. Yang pertama, pemerhatian.
Yang kedua, senarai semak. Yang ketiga, temu bual. Dan yang keempat, soal selidik. Maka di sinilah kebijaksanaan pelajar teruji dan diuji. Berdasarkan soalan tugasan yang diberikan, anda perlu memilih instrumen manakah yang sesuai untuk digunakan bagi mengumpulkan maklumat untuk tugasan PBS anda. Saya ambil contoh soalan berkenaan bagaimana guru meningkatkan kualiti PDP berdasarkan perbezaan individu. Apakah instrumen yang akan terlibat? Sudah tentunya pemerhatian, temu bual dan senarai semak. Pemerhatian dari segi pengajaran guru dan juga keadaan murid. Temu bual pula digunakan untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan strategi dan kaedah yang digunakan oleh guru semasa pengajaran yang disesuaikan dengan kepelbagaian murid. Senarai semak pula mungkin digunakan untuk melihat ciri-ciri yang ada pada murid seperti fizikal, pakaian dan latar belakang. Dan begitulah jika soalan tugasan PBS anda berbeza. Pelajar perlu mengenal pasti apakah instrumen yang terbaik untuk mendapatkan dan mengumpulkan maklumat. Bagi tugasan PBS jabatan, pemerhatian, senarai semak, temu bual dan soal selidik, anda perlu menyatakan secara terperinci apakah objektif yang anda hendak capai melalui instrumen yang dipilih. Sebagai contoh instrumen pemerhatian, pelajar perlu menyenaraikan apakah yang anda hendak perhatikan. Anda perlu meletakkan senarai bagi pemerhatian yang akan dijalankan di bahagian ini. Begitu juga dengan temu bual. Anda perlu menyenaraikan soalan-soalan yang akan anda ajukan kepada guru. Jika ada instrumen yang tidak digunakan, maka pelajar perlulah mencatatkan pada bahagian tersebut sebagai instrumen tidak berkenaan ataupun instrumen tidak digunakan sebagai makluman. Dan bahagian tersebut anda perlu juga cetak bagi mengelakkan kekeliruan kepada pemeriksa. Seterusnya kita pergi kepada nadi portfolio ini, iaitu rekod kolaboratif, interaksi dan perbincangan. Kenapa saya mengatakan rekod kolaboratif ini sebagai nadi dalam portfolio anda? Kerana di sinilah setiap pertemuan, setiap aktiviti, setiap apa yang anda lakukan untuk mendapatkan maklumat perlu direkodkan dalam rekod kolaboratif. Pelajar perlu mencatatkan setiap isu yang dibincangkan ataupun perkara yang dilaksanakan bersama-sama dengan warga sekolah, daripada guru besar sehinggalah kepada abang jaga yang handsome yang ada di depan sekolah. Semuanya perlu direkodkan. Pelajar juga perlu menulis cadangan tindakan selepas pertemuan dibuat. Haruslah diingat, borang ini perlu ditandatangani oleh individu yang anda jumpa tersebut. Jika guru, gurulah. Jika murid, muridlah. Jika abang jaga yang handsome tadi, tulislah juga maklumatnya. Untuk pengetahuan anda, saya sendiri lebih suka sekiranya pelajar menulis sendiri pengisian borang ini daripada anda menaip. Ianya menampakkan keaslian yang bahawasanya anda membuat kerja di sekolah. Tulis tangan lebih baik daripada menaip. Perlu juga diingat, bilangan rekod kolaboratif ini akan menentukan kualiti penulisan laporan PBS anda. Lebih banyak rekod yang dicatatkan, lebih banyak maklumat yang diperolehi, maka lebih baik penulisan laporan kerana adanya bukti sokongan yang banyak. Maka perbanyakkanlah borang rekod kolaboratif ini sebelum hadir ke sekolah setiap hari. Bagi bahagian ilmu pengetahuan baru, bahagian ini mempunyai kesinambungan daripada instrumen pengumpulan data berhubung tugasan, di mana bahagian ini merupakan rumusan dapatan daripada instrumen yang telah digunakan. Pelajar perlu menyatakan apakah yang mereka perolehi melalui instrumen tersebut. Sekiranya pelajar memilih instrumen pemerhatian, maka di bahagian ini pelajar perlu menyatakan
apakah yang telah diperhatikan. Pelajar juga boleh melampirkan gambar, jadual ataupun infografik bagi menyokong dan menerangkan dapatan anda. Sekiranya anda menggunakan instrumen temubual, jangan lupa letakkan skrip temubual anda di bahagian ini dan kemudian buatlah satu rumusan tentang perbualan anda dengan responden. Begitu jugalah untuk instrumen-instrumen yang lain. Jika ada instrumen yang tidak digunakan dan sudah tentulah tiada dapatan, maka pelajar perlu menyatakan pada bahagian tersebut ianya tidak berkenaan ataupun tidak digunakan. Amalan refleksi pengalaman berasaskan sekolah. Pelajar perlu membuat refleksi di atas apa yang anda telah laksanakan. Pelajar perlu menyatakan kekuatan, kelemahan yang ada pada diri ketika melaksanakan tugasan. Penilaian diri ini merupakan cara terbaik untuk mengenal pasti kelemahan diri dan memperbaikinya pada masa akan datang. Catatan refleksi ini perlulah dibuat berdasarkan setiap rekod kolaboratif. Jika rekod kolaboratif anda ada 10, catatan refleksi juga perlu ada 10. Walau bagaimanapun, ada sedikit kelonggaran sekiranya rekod kolaboratif itu berdasarkan perkara yang sama. Contoh, anda menemubual 3 orang murid, maka rekod kolaboratif ada 3 berdasarkan setiap seorang murid. Anda boleh rangkumkan 3 rekod kolaboratif ini untuk menghasilkan satu catatan refleksi. Cuma pelajar perlu pastikan catatan refleksi anda berkaitan dengan rekod kolaboratif yang telah anda catatkan. Laporan akhir PBS. Laporan ini merujuk kepada apa yang anda alami dan apa yang anda hadapi sepanjang 5 hari berada di sekolah. Pelajar boleh berkongsi kenangan pahit, manis selama berada di sekolah. Ataupun dengan lebih tepat lagi, pelajar perlu membuat satu laporan berkenaan aktiviti yang telah dilaksanakan sepanjang tempoh 5 hari berada di sekolah. Pelajar perlu menyediakan portfolio ini sama seperti tugasan yang lain. Pelajar hanya perlu bindingkan sahaja portfolio ini. Sila gunakan muka hadapan yang telah dibekalkan. Jangan lupa untuk memasukkan maklumat pada muka hadapan tersebut. Kertas bagi muka hadapan adalah bergantung kepada warna yang telah ditetapkan untuk setiap kumpulan pelajar. Juga terdapat satu borang semakan PBS. Borang ini perlulah diletakkan selepas panduan pelajar. Susunannya mestilah seperti di gambar rajah yang sebelah ini, ya. Setelah siap, sila serahkan portfolio ini selewat-lewatnya 2 minggu selepas tamat PBS ataupun mengikut tarikh seperti mana yang dinyatakan dalam kerja khusus anda. Sila patuhi tarikh yang telah ditetapkan. Oleh kerana kita tidak lagi menggunakan ring file, maka bawalah satu pocket file untuk mengisi semua dokumen-dokumen yang diperlukan. Janganlah datang ke sekolah melenggang kangkung, ya. Itu pun akan dinilai oleh guru besar ketika hari pertama anda melapor diri. Berpakaianlah seperti mana cikgu berpakaian. Yang lelaki biarlah nampak kacak. Janganlah pakai seluar yang terlalu ketat ataupun mengenakan pakaian yang terlalu sendat. Begitu jugalah dengan pelajar perempuan. Biarlah nampak ayu dan anggun, tetapi jangan make up terlalu tebal. Nanti bila kamu berjalan, berdebu koridor sekolah dengan make up kamu. Jangan lupa untuk mengenakan tanda nama, kerana boleh jadi ada ramai pelajar yang berpraktikum ataupun ber-PBS di sekolah yang sama. Suka saya ingatkan di sini, jangan cemarkan nama baik anda sendiri. Apabila anda mencemarkan nama baik sendiri, nama IPG juga turut terpalit akibat perbuatan anda. Sebagai penutup, saya perlu mengambil kehadiran.
Langkah pertama, anda mesti subscribe channel saya ini. Langkah kedua, sila komen di ruangan di bawah. Saya sudah hadir mendengar taklimat, disusuli dengan nama penuh anda dan juga unit. Semoga semua pelajar dapat menjalani PBS dengan baik. Sekiranya ada sebarang masalah, sila hubungi pegawai pengurusan praktikum anda. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.